Mari belajar Sains tahun 6 bersama Cikgu Salimah. Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar hidup sihat, hidup sejahtera. Amalan harian yang sihat dapat mencegah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh penyebaran mikroorganisma. Oleh itu, kita harus mengetahui langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit. Okey, mari lihat situasi yang pertama. Sedapnya roti ini. Syafiq, kamu terus makan selepas main bola sepak? Okey, pada waktu pagi, Syafiq makan roti sebelum mencuci tangan. Pada waktu petang pula, Syafiq berasa sakit perut dan masuk ke dalam tandas. Mengapa Syafiq sakit perut? Okey, Syafiq sakit perut kerana makan makanan sebelum mencuci tangan selepas bermain bola sepak. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh Syafiq? Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh Syafiq untuk mengelakkan daripada sakit perut? Okey, apa yang perlu dilakukan? Syafiq perlu mencuci tangan sebelum makan. Bukan sahaja sebelum makan, selepas keluar dari tandas, Syafiq juga perlu mencuci tangan dengan bersih. Okey. Situasi yang kedua. Okey, mari kita lihat pada gambar tersebut. Okey, apa yang kamu perhatikan? Okey. Badan Abang Denny ada kurap. Okey, apa adik dia buat? Okey, mengapa guna tuala abang? Adik dia guna tuala abangnya yang mempunyai kurap. Okey, apa yang berlaku? Seminggu kemudian, alamak, dah ada kurap pada badan saya. Okey, apa yang kamu perhatikan? Badan adik dia juga dijangkiti kurap. Okey, mengapakah kita tidak boleh berkongsi tuala dengan orang lain? Mengapa kita tidak boleh kongsi tuala? Kerana dengan perkongsian tuala kita boleh mendapat penyakit berjangkit. Okey. Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti kurap? Okey, apa langkah yang perlu diambil? Jangan berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain. Kerana kita tidak tahu dia ada penyakit kulit, kurap, panau. Okey, selain daripada tuala, apakah peralatan peribadi lain yang tidak boleh dikongsi dengan orang lain? Okey, seperti berus gigi, selimut, baju, seluar dan sebagainya. Okey, seterusnya, apa yang anda dapat lihat pada gambar tersebut? Okey, murid itu sedang bersin. Okey, ada 2 orang rakan di sebelahnya. Okey, 2 hari kemudian, rakan tersebut juga akan sakit seperti kawannya yang bersin tidak menutup mulut. Mengapa? Okey, kerana penyebaran mikroorganisma melalui udara. Okey. Okey, mari kita lihat. Mengapa kita perlu menutup mulut ketika bersin atau batuk? Mengapa? Kita perlu menutup mulut menggunakan sapu tangan atau tisu. Okey, kerana mikroorganisma boleh disebarkan melalui udara kepada orang lain. Okey. Seterusnya. Okey. Apa yang kamu perhatikan pada gambar tersebut? Okey, murid ini atau budak lelaki ini berada di hospital. Bagaimana kamu tahu? Kerana ada seorang jururawat yang berdiri di sebelahnya. Okey. Bagaimana langkah kuarantin pesakit boleh mengawal penyakit berjangkit?
Okey. Di sini murid ini sedang dikuarantin. Okey, apa maksud kuarantin? Kuarantin adalah pesakit tersebut akan diasingkan daripada orang lain yang sihat kerana penyakit boleh disebarkan melalui udara. Okey. Apakah penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes? Okey, penyakit demam denggi. Bagaimanakah kita mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang dibawa oleh nyamuk? Okey, bagaimana? Dengan menjaga kebersihan di sekeliling rumah. Okey, menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okey, kita baca klik info. Pelu pada badan sebenarnya tidak berbau. Bakteria pada badan yang bercampur dengan pelu menyebabkan badan berbau. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah dengan mandi dengan bersih. Menggunakan sabun dan air yang bersih. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat gambar raja tersebut. Apa yang kita dapat lihat di sana? Ada tikus, ada lipas. Okey, mengapakah dapur ini sangat kotor? Kita kan nak menyediakan makanan untuk orang makan. Okey. Tempat yang kotor seperti ini, okey, nyamuk, lalat, lipas, haiwan perosak seperti tikus akan berada di sana kerana haiwan-haiwan tersebut sangat suka tempat yang kotor. Okey. Bagaimanakah penyediaan makanan yang kotor boleh menyebabkan kita mendapat penyakit berjangkit? Okey. Penyakit berjangkit itu dibawa oleh haiwan perosak seperti tikus dan lipas serta lalat. Okey, contoh dia ialah penyakit kencing tikus. Okey, seterusnya kita perhati gambar raja tersebut. Okey. Dari manakah kamu ambil air itu? Okey. Anak dia cakap dia ambil dari paip. Okey. Mengapa kita perlu memasak air terlebih dahulu sebelum minum? Mengapa? Kerana di dalam air itu terdapat mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Okey. Air yang dimasak akan membunuh mikroorganisma yang terdapat di dalam air tersebut kerana mikroorganisma tidak dapat hidup pada suhu yang sangat tinggi. Okey, selamat belajar murid-murid. Bye.